Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera pada hari ini. Pendidikan jasmani tingkatan 5 masih lagi kategori serangan dan juga kategori bertahan, iaitu permainannya adalah permainan hoki. So kita tengok untuk hari ini adalah strategi bertahan kerana minggu lepas kita dah mempelajari kategori serangan. Okey. Serangan field ataupun secara memadang dan juga serangan melalui sudut penalti. So sekarang ni kita nak bertahan menggunakan kaedah apa sama juga, bertahan dan juga bertahan sudut penalti. Okey. So formasi bertahan. Kebiasaannya formasi bertahan untuk hoki. Okey. Untuk hoki formasi bertahannya adalah ini 3-3-1-3-1. Kita akan cuba tengok. Okey. Formasi 3-3-3-1. Okey, ini formasi yang biasa digunakan. Okey. Yang paling glamour, yang paling biasa digunakan oleh pemain mana-mana sahaja pasukan-pasukan hoki handalan di dunia. Okey, kita tengok di manakah satu tu. Satu tu adalah sweeper. Ini peranan sweeper. Kita akan belajar mengenai peranan sweeper. Okey, di mana peranan sweeper? Jadi sweeper ni adalah yang last sekali lah. Ya. Dia akan memerhati ke, memintas bola. Dia adalah yang membaca game, adalah sweeper. Yang paling belakang sekali. Dia biasanya dia free man. Dia tak akan mengawal sesiapa terlebih dahulu, kecuali apabila sudah rapat dengan tiang gol ataupun kawasan gol. Okey, peranan sweeper. Dia kata sweeper akan turun ke dalam kawasan D dan memperhatikan pergerakan pihak lawan apabila diserang. Sweeper tu berada di sini. Okey. Itu adalah tempat di mana sweeper berada. Okey, dia akan perhatikan tengok arah serangan bagaimana, dia akan kontrol ke semua sekali lah. Itu dia punya peranan ya. 3 pemain pertahanan yang lain akan turun membantu mengawal kawasan serangan sekitar kawasan D, garisan dan garisan 22 meter ni. Okey, dan juga garisan 22 meter lah. Okey, 3 pemain tengah, 2 pemain serangan akan turun membantu benteng pertahanan. So bila yang balance tu main tu kalau dah serang dia attacks, dia sepatutnya dia turun semua sekali lah. Player-player ni akan turun semua untuk membantu bahagian pertahanan pula. So itu di mana peranan sweeper lah. 3-3-3-1 tu ada satu tu adalah sweeper. So sedikit perkongsian info ekstra dekat sini mengenai kad-kad yang dikeluarkan oleh pengadil. Jika seorang pemain itu mendapat kad hijau, bermaksud perlu berehat di sin bin. Kita panggil sin bin lah. Selama 2 minit, kad kuning 5 hingga 10 minit, kad merah terus tak boleh main perlawanan tersebut dan digantung satu perlawanan. Itu info ekstra. So ini kita akan tengok cara bertahan secara kawalan zon. Kawalan zon merupakan strategi pertahanan yang sering digunakan untuk mengawal pergerakan serangan lawan. Pemain pertahanan mempunyai kelebihan menutup ruang dan memintas antara pasukan lawan. Strategi ini membolehkan pemain mengawal lebih daripada seorang pemain lawan dengan menghadkan ruang pergerakan lawan. Kawalan zon juga mampu menghalang bola daripada memasuki kawasan D dan menyukarkan pasukan penyerang melakukan jaringan. Dia sebenarnya kita nak kecilkan kawasan serangan lawan ataupun kita nak masuk lawan tu masuk ataupun penyerang tu masuk ke kawasan yang kita defend kita paling kuat sekali. Kita mudah untuk kita defend. Itu sebenarnya kawalan zon ni. Kita memaksa serangan itu dilakukan di zon yang kita paling kuat lah. Kita boleh defend dengan baik. Itu sebenarnya kawalan zon ni baik lah. Ini contoh kawalan zon. Dia ada ditetapkan makin di mana tempat-tempat pemain pertahanan tu perlu kawal. Dia tidak perlu mengawal hampir dengan pemain, tetapi dia mengawal zon tersebut. Mungkin satu zon ada 2 pemain lawan dan kita boleh kawal. Itu maksudnya tadi kawalan zon. Permainan 1 dengan 1. Permainan 1 lawan 1 ini bermaksud man to man marking lah. Kebiasaannya kita akan panggil man to man marking, kawalan 1 dengan 1. Sini dipanggil kawalan 1 lawan 1, sering digunakan oleh pasukan yang mempunyai tahap kecergasan yang
tinggi dari kat sini. Okey, lebih ramai bilangan pemain tengah dan serangan yang turun membantu pertahanan apabila pasukan diserang. Setiap pemain akan mengawal seorang pemain pasukan lawan dan menghadkan pergerakan pemain lawan. Pasukan lawan akan menghadapi kesukaran untuk menebasi pertahanan dan menjaringkan gol. Pemain perlu berhati-hati daripada melakukan halangan atau kekasaran. Okey, di sini ada kita tengok teknik ataupun man to man marking. Kalau kita dapat tengok di sini lah, di kawasan sini, dia sedang melakukan man to man marking lah. Teknik dia menggunakan teknik ini, kawalan satu dengan satu lawan satu. Okey, strategi pertahanan sudut penalti. Apabila lawan mendapat sudut penalti, so kita kena pertahankan gol kita lah. Cuma apabila penalti ini dapat pada pasukan lawan, pertahanan kita hanya 4 orang saja sebelum bola tu dimulakan. Jadi kita hanya ada 4 orang pertahanan di bahagian lawan lah. Yang lain semua tunggu di bahagian tengah. Apabila pusher dah tolak bola, baru boleh rakan-rakan yang lain turun untuk membantu. Okey, manakala pasukan penyerang pula boleh letak seberapa ramai yang mereka mahukan mengikut teknik lah. Jadi untuk bersaing dengan penyerang yang ramai, jadi kita perlu ada strategi larian, okey, ataupun sistem larian. Yang pertama adalah sistem larian 1-3. 3 orang pemain yang berdiri dari dalam gol mempunyai peranan sebagai pelari pertama, kedua, ketiga. Ini maksudnya 1, 2, 3 ini pelari. Seseorang tunggu di postman. Apabila bola ditolak oleh pusher kepada stopper, pelari akan memecut ke arah stopper dan hitter untuk menghalang sebarang pukulan. Yang pelari pertama akan tengok bola tu diberhentikan di kawasan mana. Kalau ada 2 bateri, tiba-tiba kalau ada menggunakan sistem 2 bateri. 2 bateri ni maksudnya ada nak buat tipu helah sedikit lah. Ada tipu helah yang ingin dilakukan. Jadi pelari kedua tu perlu pergi ke arah bateri yang satu lagi lah. Bateri ni istilah strategi stopper tu lah. Dia 2 stopper. Okay, nak guna 2 hitter. Satu cuma helah. Sistem larian 3-1. Ini sistem larian 3-1 tadi. Okay, kita akan tengok videonya nanti. Sistem larian 2-2. 2 orang sebagai postman akan tunggu 2 orang di belakang. Yang 2 lagi akan pergi mengejar ke arah pusher tu, hantar bola ke arah mana. Yang tahan tu stopper dan hitter tu. Okay. Dan strategi menyerang dan bertahan. Kita akan tengok terlebih dahulu bagaimana teknik serangan ataupun pertahanan yang dilakukan. Okey, ini menggunakan kaedah 3-1 di mana 3 orang permain menyerbu ke arah stopper. Lihat, seorang di bahagian postman. Okey, di 3-1 lah. Ini pun 3-1 tapi tidak semua serbu. Dia ada pelbagai teknik kita nak ni, tapi kebiasaannya kita akan gunakan 3-1. Lihat ada 2 bateri. Kita tak tahu yang mana satu pusher akan hantar. So menggunakan kaedah 2 bateri sekarang ni memang begitulah kaedah tipu helah ni. Menggunakan sistem 2 bateri. Okey. Kebanyakannya sekarang ni sudah menggunakan sistem 3-1. Hanya seorang saja di postman. Satu lagi untuk sudut penalti ni, keselamatan sangat-sangat penting. Sebab tu sekarang ni apabila kita melakukan scoop yang sangat laju, penyerang melakukan scoop ataupun drag yang sangat laju, pemain perlu memakai pelitup muka lah.
dengan ball guardnya sekali lah. Itu sekarang. So saya dapat lihat 3-1 punya sistem. Begitulah sistemnya. Sistem yang digunakan. Okay, so kita tengok menyerang dan bertahan. Dalam situasi permainan, apabila pasukan menghadapi serangan daripada pasukan lawan, formasi 3-3-4 digunakan. Menjadikan pasukan yang mempunyai bilangan pemain pertahanan yang lebih ramai akan mengekang serangan tersebut. Jadi sebenarnya strategi ataupun formasi serangan ni kita boleh berubah-ubah sebenarnya. Ini cuma bacaan di atas kertas saja, tapi terpulang kepada kita nak menggunakan bagaimana strategi. Yang paling penting kita boleh menyerang, kita boleh bertahan, dapat jaringkan gol. Itu yang paling penting sekali sebenarnya ya. Apa jenis formasi pun tak kisah. Okey, itu saja untuk hoki pada hari ini. Sekian, terima kasih.